Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 11 akan membentangkan berkenaan dengan dasar industri kreatif negara. Saya akan memberi penerangan berkenaan dengan pengenalan kepada dasar industri kreatif negara. Industri kreatif merujuk kepada seni untuk ekonomi yang melibatkan individu-individu yang berbakat atau pihak korporat yang mampu memberi implikasi kepada pendapatan dan juga imej negara. Dalam dunia ni banyak sebenarnya orang yang mempunyai bakat, tetapi seandainya kesemua bakat itu hanya untuk kepentingan individu sahaja, maka kita tak boleh gelarkan dia sebagai satu industri kreatif. Sebab seperti namanya lah, industri perlu mengeluarkan satu produk yang mendatangkan manfaat daripada segi ekonomi negara, dan dalam hal ini produk yang dikeluarkan ialah kreativiti yang ada pada individu ataupun syarikat. Sebagai contohnya, bakat yang ada pada Datuk Siti Nurhaliza ataupun kepakaran yang ada pada syarikat Leskopak ataupun Animonster. Kedua-dua ini kita boleh gelarkan ia sebagai satu seni untuk ekonomi negara, industri kreatif. Dasar industri kreatif negara dilancarkan oleh Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada tahun 2009. Malaysia mengambil definisi industri kreatif daripada United Kingdom's Department of Culture, Media and Sports ataupun DCMS 1998. Walau bagaimanapun, di dalam konteks negara Malaysia, industri kreatif didefinisikan sebagai pengembangan dan penghasilan kebolehan dan bakat individu atau berkumpulan berdasarkan kreativiti, inovasi dan teknologi yang menjurus kepada keberhasilan, ekonomi dan pendapatan tinggi kepada negara dengan memberi penekanan kepada aspek karya dan hak cipta intelek selaras dengan budaya dan nilai-nilai murni kepelbagaian kaum di Malaysia. Apa perbezaan yang terdapat di antara DCMS dengan Malaysia punya definisi terhadap industri kreatif terletak pada ayat selaras dengan budaya dan nilai-nilai murni kepelbagaian kaum yang ada di Malaysia. Sebab macam yang kita tahulah, Malaysia ni masyarakatnya majmuk, mempunyai pelbagai bangsa. Jadi, apabila kita melihat apa-apa saja filem atau cerita tayangan umum, kita akan dapat lihat satu nilai kemasyarakatan. Di dalamnya kita akan lihat ada watak berbangsa Melayu, ada watak berbangsa India, berbangsa Cina. Jadi di sinilah kita dapat melihat apa yang cuba ditekankan melalui definisi industri kreatif di dalam konteks negara Malaysia, iaitu bukan saja pada sudut ekonomi yang menjadi penekanan, malah daripada sudut budaya dan nilai-nilai murni kepelbagaian kaum juga ditekankan oleh definisi ini di dalam Malaysia. Dalam penghasilan dasar ini, beberapa dokumen telah dijadikan rujukan dan antaranya ialah Dasar Perfilman Negara, Dasar dan Strategi Pembangunan Industri Muzik Negara dan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-9 daripada tahun 2006 hingga ke tahun 2010. Sebelum adanya Dasar Industri Kreatif Negara, pembangunan industri kreatif dekat dalam negara Malaysia ni tidak selaras dan tidak mempunyai dasar yang jelas. Dasar ini pula mempunyai 14 subsektor yang dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu industri kreatif multimedia, industri kreatif seni budaya dan industri kreatif seni warisan budaya. Seterusnya, skop Dasar Industri Kreatif Negara berpaksikan kepada 3 kategori, iaitu multimedia, seni budaya dan warisan budaya. Kategori multimedia mengaplikasikan kemajuan teknologi terkini dalam penghasilan produk kreatif. Contoh industri: penerbitan filem dan TV, seni reka, animasi dan kandungan digital dan pengiklanan. Kategori seni budaya iaitu penghasilan karya seni yang bercirikan budaya tempatan. Contoh industri: kraft, seni muzik, seni visual, seni persembahan, fashion dan tekstil dan penulisan kreatif. Kategori warisan budaya iaitu berkaitan warisan budaya. Contoh industri: aktiviti muzium, arkib, pemeliharaan dan pemeliharaan.
Saya akan teruskan kepada objektif dasar industri kreatif negara. Yang pertama, menjadikan industri kreatif sektor dinamik yang dapat meningkatkan sumbangan kepada KDNK negara. Yang kedua, menyokong pembangunan industri kreatif yang berdaya saing dan berdaya tahan di peringkat domestik dan antarabangsa. Yang ketiga, menyediakan kemudahan prasarana dan meningkatkan persekitaran yang kondusif bagi menggalakkan pertumbuhan industri kreatif tempatan. Keempat, memacu pertumbuhan dan pengiktirafan harta intelek dalam industri kreatif melalui program latihan dan akreditasi. Yang kelima, membangunkan dan memanfaatkan teknologi sebagai pemangkin industri kreatif. Dan yang terakhir, mencambah sumber maklumat dan mengetengahkan perlembagaan budaya tempatan serta identiti kebangsaan ke peringkat global. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang rasional dasar. Dasar bermaksud suatu kenyataan mengenai hasrat bagi mencapai sesuatu maksud atau kehendak. Sesuatu pengisytiharaan dibuat dari semasa ke semasa untuk menyelesaikan atau mendapatkan atau mencapai objektif. Suatu dasar itu digubal dengan melihat beberapa faktor. Antaranya, yang pertama, meningkatkan produktiviti. Yang kedua, mengatasi masalah. Yang ketiga, panduan bagi mencapai objektif. Yang keempat, meletakkan asas pentadbiran negara. Yang kelima, mengurangkan kos pengurusan. Dan yang keenam, meningkatkan kecekapan. Selain itu, ianya perlu dilihat kepada beberapa objektif untuk mengubalnya. Yang pertama, pengagihan pendapatan. Yang kedua, kestabilan. Yang ketiga, kebajikan. Yang keempat, kedaulatan dan ketahanan negara. Yang kelima, pencapaian dasar perfilman negara. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketujuh, pencapaian wawasan 2020. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang rasional penubuhan dasar perfilman negara. Dasar perfilman negara adalah pembangunan perfilman negara bertujuan melonjakkan ekonomi dan sosial budaya negara. Kedua-dua elemen tersebut mempunyai potensi untuk, yang pertama, menjana kekayaan negara, mewujudkan peluang pekerjaan, memanfaatkan sepenuhnya kandungan kreatif dan memelihara harta intelek. Kedua, mencukil dan mentengahkan bakat, meningkatkan kepakaran serta kreativiti dalam industri kreatif. Ketiga, mengeksport hasil kreatif tempatan ke peringkat antarabangsa dan mempromosikan negara. Dan yang keempat, meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai hasil industri kreatif bagi memperluaskan pasaran tempatan dan antarabangsa. Seterusnya ialah perkembangan industri. Dasar Industri Kreatif Negara (DIKN) dikeluarkan oleh Kementerian Informasi, Komunikasi dan Kebudayaan pada tahun 2009. Ia merupakan dokumen kebajikan untuk memperdayakan industri kreatif secara keseluruhan berdasarkan kreativiti dan inovasi sehingga boleh berkontribusi pada ekonomi berpenghasilan tinggi. Seterusnya, DIKN selaraskan beberapa bahagian dalam membangunkan platform industri kreatif nasional iaitu Kebudayaan Malaysia, Departemen Nasional Kebudayaan dan Seni, Perusahaan Pengembangan Filem Nasional Malaysia (FINAS) dan Perusahaan Pengembangan Multimedia. Kemudian, industri kreatif Malaysia dijaga oleh badan yang dibentuk untuk memajukan industri kreatif dan bersifat non-profit iaitu Malaysia Digital Economic Corporation (MDEC). Seterusnya, isu dan cabaran. Yang pertama, kesedaran awam terhadap industri perfilman. Orang awam mempunyai kesedaran yang rendah terhadap betapa pentingnya industri perfilman ini terhadap negara kita. Masyarakat Malaysia mempunyai persepsi di mana orang seni ini tidak penting di mata masyarakat dan sering memandang rendah kepada mereka yang terlibat dalam industri ini. Masyarakat merasakan bahawa imej mereka yang terlibat dalam industri ini jauh lebih rendah jika hendak dibandingkan dengan bidang yang lain. Yang kedua,
kurang pengetahuan dan kemahiran dalam teknologi. Walaupun negara kita mempunyai akses kepada teknologi yang canggih untuk menghasilkan filem-filem yang hebat, ianya tidak dapat digunakan sepenuhnya berikutan dengan kekurangan pengetahuan dan kemahiran tenaga manusia dalam bidang teknologi. Negara kita kekurangan orang yang pakar dalam mengendalikan teknologi yang berupaya menghasilkan filem setaraf filem antarabangsa. Aplikasi teknologi dalam industri ini berada di tahap minimum berbanding dengan keupayaannya yang begitu besar yang memerlukan daya kreativiti dan inovasi yang tinggi. Isu dan cabaran yang ketiga ialah prasarana. Akses kepada kemudahan dan prasarana untuk membantu dalam menghasilkan filem yang baik menjadi tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh badan kerajaan mahupun swasta. Orang awam beranggapan bahawa prasarana ini perlu disediakan oleh pihak kerajaan sahaja. Disebabkan pihak swasta kurang melibatkan diri secara aktif dalam usaha membangunkan industri perfilman ini, kemajuan prasarana berada di tahap yang minimum dan pelbagai lagi kemudahan perlu dinaik taraf dan diperbaiki. Jadi kita teruskan kepada pernyataan dasar. Apa yang nak dinyatakan dalam dasar ini adalah memperkasakan industri kreatif negara dengan secara menyeluruh berasaskan kreativiti dan inovasi bagi menyumbangkan kepada ekonomi berpendapatan tinggi melalui penghasilan produk berkualiti serta memartabatkan warisan seni budaya ini. Jadi untuk kita teruskan, kita pergi kepada strategi. Jadi strategi ini saya akan sebutkan 5 strategi. Jadi dia akan ada lagi beberapa strategi yang akan disebutkan oleh kawan saya. Yang pertama adalah strategi memantapkan keupayaan modal insan dalam industri kreatif melalui latihan kepakaran, pembelajaran dan peluang berkreatif. Yang kedua, mewujudkan persekitaran yang kondusif dengan membangunkan institusi, prasarana dan sokongan kewangan di sudut insentif, dana maupun pelaburan. Yang ketiga, memastikan produk jenama Malaysia diterima dalam pasaran tempatan dan mampu bersaing di pasaran serantau dan antarabangsa melalui promosi secara berterusan. Dan yang keempat, dalam meningkatkan usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan berterusan dalam memajukan industri kreatif. Kelima, menggalakkan inovasi dan penggunaan teknologi serta meningkatkan kepakaran tempatan ke arah kemajuan dalam penciptaan produk dan karya industri kreatif. Seterusnya, saya akan menyambung strategi dasar perfilman. Strategi keenam ialah menggalakkan penglibatan syarikat-syarikat swasta, syarikat-syarikat berkaitan kerajaan JSC dan syarikat-syarikat multinasional MNC untuk memberi sokongan berterusan dalam memajukan industri kreatif negara. Seterusnya, strategi ketujuh ialah memperkukuh industri sokongan atau hiliran iaitu dalam dasar industri kreatif negara ke-29. Strategi ke-8 ialah pengurusan pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang, akta, peraturan dan hak cipta untuk memantapkan proses kawal selia bagi setiap produk dan karya industri kreatif negara. Strategi ke-9 membangunkan harta intelek sebagai aset baru perniagaan. Strategi ke-10 menyemaikan penghargaan dan persepsi positif dalam kalangan masyarakat mengenai imej, potensi dan masa depan industri kreatif agar setaraf dengan bidang profesional yang lain. Strategi ke-11 memanfaatkan institusi kreatif kerajaan dan bukan kerajaan sebagai rakan kongsi dalam membangunkan industri kreatif.